Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada yang bangun awal hari ni ya untuk join kelas online cikgu. Untuk hari ni kita akan sambung lagi sesi kelas online kita untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan PJPK. Untuk hari ni kita akan belajar tentang unit 2 pemakanan. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran online kita pagi ni, sama-sama kita saksikan satu video ni daripada YouTube ada hubung kait dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Sementara nak tunggu kawan-kawan kamu yang lain tu masuk, so kita saksikan dulu video ni, okey? Assalamualaikum, saya Dr. Jamizul Fikri bin Jemangin daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi. Bercakap berkenaan dengan overweight, obesity, semua orang tahu tetapi tak nak ambil tahu. Apabila dah sampai menjadi overweight ataupun obesity, barulah kita sibuk nak cari, nak tak tahu macam mana nak kuruskan berat badan. Dan daripada situ jugalah ramai pesakit-pesakit yang saya jumpa ingin menurunkan berat badan. Overweight dan juga obesity menggunakan cara pintas, menggunakan produk-produk yang tidak dikawal, jadi mendapat pelbagai komplikasi daripada ubat yang dimakan itu. Ingin saya berkongsi di sini berkenaan dengan overweight dan juga obesity. Overweight, obesity, saya adalah obesitian, mana saya pernah mengalami fasa obesity dan saya pernah mempunyai berat badan sebanyak 92 kilo. 92 kilo tu berat, besar, gemuk. Saya tekankan kat sini bukan kata saya kata susah ataupun bukan senang tu untuk kita kata kita tak berjaya. Dan saya buktikan saya berjaya untuk turunkan berat badan sebanyak daripada 92 kilo, dan semalam saya timbang berat badan saya 65.3 kilo. Bayangkan berapa puluh kilo? Hampir 30 kilo saya turunkan. Tetapi bukan mudah, mengambil masa hampir 2 ke 3 tahun. Obesity, apa maksud obesity? Obesity mempunyai berat badan yang berlebihan, yang senang kata kita panggil gemuk gerempol lah. Obesity ni senang kata gemuk gerempol. Gemuk gerempol. Biarlah orang nak kecam saya ke apa ke, tapi kisah gemuk gerempol. Sebab saya pernah dikecam, saya pernah di label sebagai gemuk gerempol. Apa maksud obesity dan juga overweight ni? Dia berkaitan dengan BMI, Body Mass Index. Body Mass Index yang mana nisbah daripada berat badan kita dan juga ketinggian kita. Risk factor yang mana bila kita cakap berkenaan dengan overweight atau obesity, yang pertama adalah your family history. Yang kedua, medical problem ataupun masalah-masalah kesihatan. Yang ketiga, psychological factor ataupun termasuklah kita stres, rasa boring, dan juga cultural influence and surrounding. So your eating habit lah. Yang kelima adalah environmental factor, promoting is a sedentary lifestyle. Siapa yang cakap awak ni obesity dan siapa cakap awak ni overweight ataupun awak punya berat badan yang berlebihan? Banyak faktor yang kita boleh tengok. Salah seorangnya adalah kawan kita, isteri kita. Dia akan bagi tahu kat kita, kau ni dah gemuk lah. Kita tengok kepada BMI, BMI kita. Kenapa yang saya risau sangat? Kalau saya ni obesity ni? Sebab apa? Sebab dia mendatangkan banyak sangat komplikasi-komplikasi yang semua orang sedia maklum berkenaan dengan jantung, heart related problem, diabetes, hypertension, hyperkolesterolemia. Diabetes semua tahulah kan, kencing manis. Hypertension is high blood pressure ataupun darah tinggi, dan juga hyperkolesterolemia is lemak dalam darah yang sangat tinggi. Yang kedua, psychological effect, depression. Yang ketiga, masalah pernafasan lah, asma, tidur problem because of the obesity. Ya, betul. Sebab apa? Sebab awak mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesity, gemuk kerempol, sangat senang tak awak rasa macam mengah, awak rasa macam semput. Lagi-lagi kalau yang orang yang memang ada masalah semput, bila ada obesity dia akan ada masalah yang berkaitan dengan pernafasan, dia akan jadi lebih teruk, dan sekiranya dia ada asma, dia akan jadi teruk, jadi macam tu. Seterusnya, berkenaan dengan kita punya tulang lah, join-join kita. Bayangkan tulang kat badan kita bawa berat badan yang berlebihan, rasa terbeban kan? Kalau macam seolah-olah kita bawa beg yang ringan dengan kita bawa beg yang berat, macam mana kita rasa? Macam itulah tulang kita rasa. Panggil bone and joint complication, bermaksud osteoarthritis ataupun masalah tulang lah, radang tulang. Ramai sangat pesakit yang saya jumpa yang datang dengan komplain yang sama, sakit lutut. Lagi-lagi kadang-kadang usia belum mencecah 50, 60, tetapi dah 40 lebih, dah 30 lebih dah sakit. Betul. Sebab apa? Sebab dia obesity. Jadi nasihat saya kepada pesakit-pesakit tu semua, saya akan suruh yang first kali, bukan ubat yang pertama adalah turunkan berat badan, supaya joint kita punya sendi-sendi kita tu tak rasa terbeban dengan berat badan yang berlebihan yang kita bawa selama-lama ni.
Kalau awak semua perasan ataupun kawan-kawan lah, tak payah tengok diri kita sendiri lah. Kalau tengok diri sendiri kita tak akan sedar sebab melainkan cermin depan mata kita kan. Kita sendiri rasa okey lagi ni, seluar muat lagi ni, tak timbang tapi rasa okey ni, baju tak ketat lagi, semua okey. Perasan tak kita, kawan-kawan lah, bukan kita lah, kawan-kawan. Hari ni, tahun ni awak jumpa okey, tahun 2020 ada ni macam sekian macam ni. Jadi tahun 2023 cuba tengok badan dia akan lebih jadi gemuk dan gemuk. Sebab tu dia kata bila kita punya berat badan kita punya metabolisme kita dia akan menurun apabila umur kita bertambah. Sebab tu kalau orang yang dulu tak gemuk, dia makan sekian, nanti pada 10 tahun akan datang dia makan macam tu, tapi kenapa berat badan dia bertambah? Because of the metabolisme. Jadi dia akan gemuk dan gemuk. Daripada situlah faktor risiko umur, berat badan, obesiti akan mendapat pelbagai penyakit yang kita panggil 3 serangkai. Okey, itu video tentang topik yang kita nak belajar hari ni. Harap kamu semua dapat sesuatu daripada video yang cikgu tayang tadi, okey? Okey, jadi kita teruskan. Buku teks, kalau kamu ada buku teks dengan kamu boleh buka bab unit 2 pemakanan, okey? So dalam bab ni kita nak bincangkan bagaimanakah cara untuk menguruskan cara pemakanan yang seimbang untuk dapatkan kesihatan yang baik lah, okey? Untuk dapat mengelakkan daripada obesiti atau obesiti kan, yang macam doktor tu cakap dalam YouTube tadi. Obesiti ni kelebihan berat badan. Okey, so bila obesiti ni macam-macam masalah kesihatan yang akan berlaku. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat, potensi diri kita pun terhad, kita akan rasa letih dan sebagainya. Badan kita rasa tak sihat, terlalu gemuk, nak buat aktiviti pun susah. Tambah-tambah musim PKP ni, kamu duduk rumah saja kan. Kalau kamu tak kawal cara kamu makan kat rumah kamu, mungkin berat badan kamu naik, badan kamu mungkin mengalami obesiti lah. Respon sikit, obesiti tu apa? Apakah obesiti? Pernah dengar perkataan obesiti? Kolesterol tinggi ke? Syuhada apa? Kolesterol? Tak tahu. Terima kasih Syuhada. Kolesterol tinggi, dia ada kaitan dengan kolesterol, tapi yang lebih tepat adalah dia lebih kepada berat badan kita, berat badan yang melebihi yang sepatutnya. Yang sepatutnya tu berapa? Kita kena ukur sendiri menggunakan kaedah BMI. BMI ni kita panggil body mass index. Okey, body mass index ni kita nak ukur berat badan kita, adakah sesuai dengan tinggi kita, macam tu. Sekejap ya, saya cuba buka. Okey, ni BMI adalah ukuran untuk menilai berat badan anda berbanding dengan ketinggian. Okey, kita nak tengok berat badan kita dengan ketinggian kita tu adakah sesuai. So cara nak kira dia macam mana? Berat badan bahagi tinggi tidak tinggi. So bila kamu kat rumah, kamu boleh kira sendiri. Okey, kamu ni adakah kurang berat badan ataupun mempunyai berat badan yang unggul, yang sesuai dengan kamu, yang sepatutnya kamu ada, ataupun berlebihan berat badan ataupun obes. Contohnya katakan berat badan kamu 80 kilo dibahagikan dengan tinggi kamu kata 160 kali dengan 160. Itu cara macam mana nak kira BMI. Kalau kurang daripada 18.5, maksudnya badan kamu terlalu kurus ataupun terlalu kurang berat badan. Kalau di antara 18 hingga 24.9 tu, kamu mempunyai berat badan yang paling ideal, maksudnya yang paling sesuai dengan kamu lah. Okey, kalau lebih daripada 25 tapi kurang daripada 30, itu kira berlebihan berat badan. Maksudnya kalau berlebihan berat badan tu, kita kena kontrol balik makanan kita lah, pemakanan kita supaya berat badan kita turun. Kalau obesity, maksudnya berlebih daripada 30. Maksudnya kamu kena buat tindakan yang lebih, exercise ke, kontrol makan ke. Okey, kalau ikut slide yang kita tunjuk ni, kiranya berlebihan atau kekurangan berat badan ni boleh meningkatkan risiko masalah kesihatan yang serius lah, seperti masalah penyakit jantung, darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Diabetes ni kencing manis Jadi itu yang dalam slide lah, kalau ikut dalam buku teks kita ini. Okey. Sejauh manakah kebenaran seseorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi? Apa maksud metabolisme yang tinggi? Metabolisme ni apa? Metabolisme ni kadar penukaran makanan dalam badan kita ni kepada bentuk tenaga. Itu panggil metabolisme. Boleh ke ni? Macam tidur ni semua. Fikah ni bagus respon dia. Okey, ketika proses metabolisme ni, karbohidrat, lemak dan protein ni bergantung kepada oksigen, membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Kalau kita tak lakukan aktiviti, kita baring saja, kurang menggunakan tenaga,
So kuranglah tenaga digunakan, kuranglah penukaran makanan tu kepada bentuk tenaga. So makanan tu disimpan dalam badan kita dalam bentuk lemak. Bila kita makan karbohidrat tu, dia kalau tak ditukarkan dalam bentuk tenaga, dia akan tukarkan dalam bentuk lemak, disimpan di bawah kulit dan sebagainya. So kalau benda tu kalau kita nak guna, lemak tu akan dibakar semula untuk buat tenaga. Kalau lemak tu kita tak guna, lama-lama lemak tu makin banyak sebab tu badan kita semakin gemuk. So ada orang kata cakap, cikgu, saya makan banyak pun saya tak gemuk pun cikgu. Saya kurus. Kenapa masih kurus masih tak gemuk? Sebab metabolisme badan setiap orang tu tak sama. Okey, ada orang tu makan banyak tapi dia buat kerja banyak juga. So penukaran tenaga makanan dalam badan dia tu kepada bentuk tenaga tu lebih banyak, lebih kerap. Okey, remaja juga memerlukan makan makanan dan vitamin secukupnya untuk tumbuh seran dan kesihatan yang berterusan. So selain daripada makanan-makanan utama yang saya cakap tadi, seperti karbohidrat, protein dan juga lemak tadi, kamu juga kena ambil makanan yang ada kandungan vitamin dan juga serat. Makanan-makanan yang ada banyak vitamin ni adalah terdapat daripada sumber-sumber sayuran dan juga buah-buahan. Itu pun kamu dah tahu saya rasa. Antara inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah program Pinggan Sihat Malaysia. Yang ni yang saya nak tekankan kat sini. Siapa pernah dengar? Kamu tak pernah dengar kan? Kamu tahu pinggan saja. Tak pernah kan? Afiqah pun tak pernah dengar. Mungkin first time dengar. Ya, first time. Afiqah kata pandai Afiqah. So kalau nak tahu apa tu program Pinggan Sihat Malaysia, okey. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sihat tak nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh, ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Sekarang sudah tahu bagaimana nak mula. Pilih yang kurang lemak, pilih yang kurang gula. Jadi tunggu apa lagi? Jom semua kita ikut bersama. Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh, ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Jadi tu Pinggan Sihat Malaysia, dia ada istilah, ada suku-suku separuh. Dalam buku teks muka surat 168 ada. Patutnya kamu kena makan macam ni lah. Okey, suku-suku separuh maksud dia nasi suku, protein pun suku, separuh lagi sayur dan juga buah-buahan. Agak-agak kamu makan macam tu ke? Ataupun kamu makan nasi sepinggan, lauk separuh, sayur tak ada. Ataupun Tu saya cikgu. macam tu kan. Ataupun mula-mula pun nasi suku, konon-kononnya nasi suku, lauk suku, sayur separuh. Lepas tu makan tambah lagi. Macam Fikir cakap. Kan. Konon-konon nak makan nasi satu genggam lah konon. Lepas tu mak kita pula masak sedap pula kan. Kari lah, kari kepala ikan dah, tempoyak lah, ayam masak merah lah. Macam mana nak makan suku lauk ayam kan? Dah ayam lebih makan 2 ketui kan. Lepas tu nasi pula tambah cicah pula sampai Nanti belacan. siapa nak makan? Cicah pula sampai belacan Afiqah ni kan.
Macam mana nak dapat suku-suku separuh tu? Dah jadi apa? Satu-satu suku. Jadi satu-satu suku. Satu nasi, satu pinggan lauk, suku sayur tu pun kalau ada timun saja. Kok rajin nak kunyah. Hak sayur lain semua tak makan. Nanti tak makan kesian mak saya. Betul ya? Kan? Kadang-kadang lah mak kita kan, makanlah lagi, tambahlah lagi. Kan? Amboi. Penat mak masak, makan sikit je. Alamak. Kan rasa bersalah kan? Si kononnya nak cover kan? Padahal memang kuat makan pun. Okey. Baik bela perut sendiri. Baik bela perut sendiri. Pandai-pandailah kamu nak bela perut. Cikgu yakinlah cuti ni semua dah naik dah ni. Syuhada, Sarah, Hawa, Afiqah, Maisarah ni semua perempuan ni. Hak lelaki tak ada ni. Ni semua pelajar perempuan mesti bulat-bulat semua. Makan tak kontrol, nak jogging tak boleh PKP kan. Kat rumah belilah kayu basikal dan sebagainya. Ada exercise kat rumah? Tak langsung. Tak langsung. Main PUBG kita semua. Okay. So nak makan separuh-separuh suku-suku separuh. Saya pun separuh-separuh suku makan. Nasi separuh, lauk separuh. Mana ada suku? Suku tak ada. Tak pinggan lain kat sebelah. Okay, muka saya pun dah besar sikit dah. Exercise tangan saja, main handphone. Main PUBG tembok kan, tangan je kurus. Tangan je kurus. Badan semua bulat-bulat dan semua. Okay. Okay, jadi untuk pengurusan diet seimbang ni, kita kena tahu lah piramid makanan. Saya rasa kamu semua dah tahu lah ni. Cuma kita nak remind balik lah piramid makanan. Okey, dalam pengurusan diet seimbang bermaksud amalan pemakanan mestilah paling bersesuaian dengan keperluan diri kita seperti piramid makanan Malaysia. Diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh yang mengandungi nutrien yang lengkap seperti karbohidrat, vitamin, mineral, air untuk tubuh badan kita. Okey, nutrien yang diperlukan juga berbeza mengikut usia, jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Dia berbeza-beza. Kalau kamu ni jenis lasak ataupun jenis yang suka melakukan aktiviti yang memerlukan tenaga yang banyak, kamu bolehlah makan banyak sikit kan. Kalau kamu rasa kamu ni bukannya jenis menggunakan tenaga yang banyak, asyik duduk saja ataupun kurang melakukan aktiviti, kontrollah makan sikit ataupun makan banyak buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey. Dalam gambar ni, ni contohlah pinggan sihat Malaysia ni, kamu tengok. Kalau boleh buat macam ni, alhamdulillah. Kalau kamu boleh mampu buat macam ni, saya yakin kamu ni semua body slim-slim je. Yang ni tu bukanlah gemuk sangat. Cikgu mana tahu. Saya tengok kamu type pun saya tahu. Nak tekan huruf tu macam jari tu dah macam tak boleh nak kan, selalu typing error ke kan. Tu maksudnya jari dia dah gemuk. Kan. Kita tahulah. Pelajar lelaki susah nak gemuk kot. Ikhwan tu semua kurus-kurus tu. Okey. Dah 8 suku dah, sekejap je Allah. Tak apa, 5 minit lagi. Lepas tu saya break nak awal sikit lah. 8.20 tu sebab kamu nak masuk kelas lain kan. Sebab pagi-pagi ni kadang ngantuk lah korang ni. Okey, bagi memudahkan masyarakat mengamalkan pemakanan yang sihat, ni dah kempen ya. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program Pinggan Sihat Malaysia. Seterusnya kita tengok apakah tujuan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Yang pertama, tumbusaran yang setara. Tubuh badan menerima semua zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh yang sihat dan kuat. Tubuh badan yang sihat dan kuat membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian umur mereka. Okey, kalau kamu makan benda yang sihat, yang sepatutnya pertumbuhan badan kamu tu dia ikut standard lah. Dia tak ada kamu gemuk ataupun kurang zat makanan kamu terbantut, kurus sangat contohnya. Okey, mengelakkan masalah obesiti, dan obesiti ni maksudnya gemuk Obesiti ni lebih berat badan Cara paling bagus nak kurangkan berat badan adalah melalui kawal pemakanan. Kalau kita exercise tapi makan tak kontrol, tak guna. Makanan yang tak sihat kan, makan burger lah, fries lah, makan nugget, makan makanan instant yang segera ni kan. Tambah-tambah kat rumah sekarang ni kan, apa aja buka peti air, goreng nugget, goreng fries, goreng, masak burger sendiri kan. Anak-anak saya pun macam tu, semua gemuk-gemuk dah. Kursi pun dah patah dah banyak dah. Betul Fika, kursi patah tau. Nanti saya tunjuk. Ada dalam video TikTok saya, kursi patah.
Dengar syok-syok lain TikTok pun sifat tau pula tak pasal-pasal kena menteri. Budak ni pun berat masing-masing dah overweight lah maknya belakang si PKP ni. Okey. Mengelakkan masalah obesiti ni kurus lah. Kurus pula dah. Obesiti ni gemuk lah, gemuk. Pengambilan makanan segera dan tinggi lemak semakin popular dalam kalangan remaja. Memang remaja pun suka, kadang-kadang yang golongan remaja macam saya pun suka juga. Okey, mendapat sumber vitamin yang mencukupi. Vitamin mampu menangkis sebarang penyakit. Dan yang keempat, mempunyai mental yang cerdas. Pengambilan makanan yang kurang zat boleh mengganggu kecerdasan minda seseorang. Okey, jadi itu saja kot untuk hari ni. Ada soalan tak? Syuhada Maisara, Afiqah, Syuhada 1, Syuhada 2, Sarah, Akilah, Hawa, Izani. Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya tamatkan di sini dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih join kelas cikgu pagi ni. Okey, jumpa lagi besok. Bye bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.